لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat dan kurniaan taufik hidayat yang sentiasa bersama kita. Baik, di pagi yang berbahagia ini, cuba kita mari buat renungan apa yang berlaku, apa yang berada di sekitar kita. Di antaranya, suasana yang ada pada kita di hari learning masih lagi dalam hal COVID-19. Ianya merupakan suatu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Tetapi bagi orang yang mukmin, ianya dapat menyeberangi ataupun merintasi ujian ini dengan segala keuntungan. Karena Rasulullah kata, ajaban li amri mu'min, al-amru kullahu lahu khair. Pelik, ajib bagi orang-orang mukmin ataupun pekerjaan orang mukmin, segala urusan bagi dia adalah kebaikan. Datang nikmat, maka dia bersyukur. Datangnya bala, maka dia bersabar. Kedua-dua itu adalah ujian kepada orang-orang mukmin. Tetapi orang mukmin dapat merintasi ataupun dapat menyeberangi ujian ini dengan membawa kedua-duanya keuntungan. Kecuali orang yang tidak mukmin, kemungkinan mari nikmat, dia terbalik kufur dengan nikmat, maka jadi bala bagi dia. Mari bala, dia tak sabar, maka rugilah juga bagi dia. Kedua-duanya merugikan. Huminya tidak ada iman kepada Allah, tidak ada keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang berlaku ini. Baik, kalau kita tengok dengan secara sepintas lalu, ianya merupakan ujian yang biasa. Tetapi kalau kita perhati, dia mengubahkan banyak keadaan kita. Dalam keadaan kita pun sengit kepada dunia. Seperti mana yang Rasulullah kata, akhir-akhir ni manusia lebih bergantung kepada benda daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dah maklum lama-lama mai dah. Kenapa kau kita ni jadi begini? Klik kepada apa yang dipesankan oleh Rasulullah, apa yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sejak daripada dulu kala lagi Rasulullah memberi pesan kepada kita dan memberi peringatan kepada kita bahawa umat Islam ni makin hari dia makin tipis imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni lah. Kayak Nabi kata, sebaik-baik korun itu korun yang dia ada. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik korun ialah masa dia dah ada. Masa korun hak Nabi dia ada. Korun pertama. Summal ladzi yaluna. Lepas pada tu korun hak kemudian padaku, iaitu sahabat. Kemudian korun yang kemudian daripadanya.
maknanya 3 korun tu ya, hak kebaikan dan juga keimanan seseorang itu kepada Allah dan Rasul itu begitu tinggi. Lepas pada korun yang ketiga tu, ya kau kurang, kau nipih. Sehingga mai sapa kepada kita di hari ni, nak kata berapa mai dah? Korun yang ke-15, lebih mai dah. Maka kedudukan kita makin jauh dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih banyak berpegang dan bergantung kepada benda yang zahir. Bergantung kepada dunia, bergantung kepada makhluk, tidak begitu memberi keyakinan dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengoklah sekitar kita di hari ni semua tu, termasuk kita sendiri pun sentiasa mengitai-ngitai kelebihan, kemewahan dan juga pangkat kebesaran dan juga sanjungan di mata manusia sahaja. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin tak berapa orang, illa man rahima rabbi, mereka orang-orang yang Tuhan beri rahmat, yang dia masih lagi boleh meneguhkan, menunjangkan keikhlasan dan keimanan dia di dalam lubuk hati masing-masing. Hari ni kalau kita tengok mana, kita ni bahagia pengajian lah, kita kata. Kita ni duduk di dalam bidang pengajian. Kita tengok satu sudut dalam bidang pengajian. Orang ngaji learning, dengan orang ngaji zaman dulu, nak kata banyak mana dah, ia tikahnya. Demikian juga orang ngajar. Orang ngajar learning dengan orang ngajar dulu, ia tikah banyak juga. Ia nak pergi kepada paksi ataupun matlamat yang dipocok oleh Allah dan Rasul tu, ia tak apa orang dah. Orang nak lekat duduk di matlamat hak asal tu. Nak jadinya rupa ya. Rupa tu bina agama, tapi pada hakikatnya nampak duk berebut dunia. Rupa zahir ni nampak hiasan, nampak bentuk, cara buat susunan tu seolahnya membela agama. Tetapi terselit di celah-celah itu habuan-habuan dunia, iaitu kemasyhuran, pangkat, sanjungan. Hak ni agak nak besar pada benih ataupun matlamat hak asal. Tak usah kata siapa lah, saya sendiri pun ataupun orang-orang yang mengendali sekolah, kalau lah duk pakai ikut arus macam ni, kemungkinan kita akan hapus segala amalan kita. Kita duk turut pengaruh-pengaruh ataupun apa yang dimainkan oleh dunia ataupun apa yang dimainkan oleh Yahudi, maka kemungkinan kita akan tidak membawa hasil apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita pakat rebut kejar cari hak kelebihan dan juga kemuliaan sanjungan hak manusia. Kita buat kira dengan makhluk lebih banyak pada kita buat kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita tak fikir kepada matlamat asal hak orang tua kita letak dan juga hak agama kita pocok, bahawa sebar agama ini tidak perlulah kepada menghiasi sangat dari segi zahirnya. Bahkan hakikat kebatinan itu lebih diperlukan, ataupun hakikat keimanan itulah lebih kita usaha menunjangkan ke dalam lubuk hati murid-murid dan sebagainya. Ibu bapa yang tahu bahawa anak adalah satu amanah, tanggungjawab ibu bapa memberi didikan agama dan juga memberi pelajaran kepada anak-anak, lebih-lebih lagi pelajaran agama,
diutamakan. Seperti mana kita tahu, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu usaha supaya anak dan orang yang di bawah jagaan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang berlaku di hari ini, kita dah tidak mengutamakan itu lagi. Kita mengutamakan anak kita berjaya di segi pelajarannya untuk hidup di dunia. Kita sanggup hantar anak kita merah-merah lagi kepada sekolah yang bukan dididikkan oleh ahli agama. Tak kena lagu telajak pergi sampai kepada hak orang sia, orang kafir duk didik. Kita utamakan kerana nak memahirkan, nak melancarkan lidah anak kita dengan bahasa sia, dengan bahasa-bahasa asing. Kerana kita nampak kata dengan boleh bahasa asing itulah anak kita akan ke depan, akan dapat peluang-peluang yang baik, akan dapat belajar di tempat-tempat yang baik. Kita tak kira bahasa orang sia, orang yang bukan beragama Islam itu cara mana dia didik, dan adakah ianya membawa keimanan anak kita tu lebih teguh? Tentu sekali ya tidak. Hak kita duk buat sendiri ni pun jadi tak jadi. Kalau kepada orang yang bukan agama Islam, tentu sekali dia tak akan tani keimanan dan juga ketuhanan kepada anak-anak kita. Maka di peringkat awal lagi kita halau anak kita tu supaya dicelupkan dengan celupan yang bukan agama. Maka macam mana di akhir nanti kita nak tengok anak-anak kita berjaya di dalam agama. Kita nak tengok anak kita berjaya di dunia sahaja. Kita tak fikir bahawa anak kita ni telah dicelup, telah dididik, telah diterbiahkan dengan kebanggaan, kemasyhuran, kebendaan, tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hani ibu bapa. Dalil dia hari ni asalkan anak nak ngaji. Maka kita tak fikir dah tepat ngaji tu macam mana. Adakah ia membawa kepada keimanan ataupun membawa kepada kelalaian. Dia jadi sama dengan sebelah lik sekolah pun dia ada cari benda. Sebelah lik tempat pusat pengajian pun tok guru dan ustaz pun dia cari benda juga. Dia cari kemasyhuran juga, dia cari matlamat kebendaan juga. Ibu bapa pun hatta anak dia ikut asal anak nak pergi ngaji. Artinya ikut anak mana dia nak pergi ngaji. Tak kira atau budak ni akhir esok nak erti baca Quran kedok, nak lekat semaya jemaah kedok, nak kenal Tuhan kedok. Kita tak fikir dia nak pergi situ ada. Jadi mana kita lepas tali, kita lepas ikut anak kita nak pergi. Maka anak ni kita tahu dah dia turut guru dia turut kasih. Mana orang nak pergi ramah, situlah dia nak pergi. Matlamat hak nak jadi, dia tak pandai fikir lagi. Jadi kalau kita orang tua ni tak pandai isih, tak pandai susung, nak kontrol tak boleh situ, artinya kita ni turut arus. Turut air derah. Air derah kat mana, pergi kat tu. Bahaya derah yang nak pergi mana, dia tak naik bukit, dia turun Kuala. Air derah ni, dia turun pergi Kuala lah kau. Dia tak pergi derah naik bukit, dia tak naik air dah turun dia pergi kat tu. Maknanya ke arah mana pak lembah mana dia pergi situ. Kalau air mungkin tak jadi mudarat, tapi manusia ni akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa bertanggungjawab di atas didikan anak dan tarbiyah anak. Bila tak tubik natijah, cuk ngaji hanya duk cari kemewahan, tak kenal Tuhan, deraka kepada Tuhan. Silap hari deraka kepada ibu bapa, makan barang haram, susu rumah tangga, tarbiyah anak tak ada menambah kepada keagamaan. Kerana celupan yang kita beri ataupun didikan yang kita beri itu sudah lari daripada awal lagi. Macam mana kita nak harap akhirnya anak kita ni akan lepas daripada tuntutan-tuntutan agama.
Jadi kita tak kena kecewa bila anak kita tak kenal Tuhan. Tak kena kecewa bila anak kita makan benda haram. Tak kena kecewa bila anak cucu kita tak jadi anak yang soleh. Nah, kerana kita sendiri tidak memainkan peranan yang semampu ataupun sepatutnya sebagai seorang ketua keluarga ataupun sebagai seorang yang boleh kontrol di dalam keluarga kita sendiri untuk menentukan nasib masa depan anak kita. Ia jadi silapnya masa depan tu ia tak serupa dah dengan hak hakikat sebenar. Masa depan kita kira tahu budak boleh berjaya dalam ilmu pengajian supaya dia hidup boleh kerja dan boleh hidup senang, boleh sewa rumah dan boleh makan dan boleh mempakar dan juga boleh hidup saja. Masa depan hak agama bukan sekat tu. Nah, masa depan hak Islam ni ia bukan sekadar boleh hidup, kerana hidup ni akan mati. Mati tu dia ada syurga dan neraka, tak ada celah tu. Bila kita tidak tanam, bila kita tidak susun, bila kita tidak tarbiyah anak-anak kita ke arah keagamaan dan keislaman, maka macam mana dia nak lepas? Ini suatu perkara yang saya rasa kita semua mengalami, sedang menghadapi benda ni. Seperti mana yang Rasulullah dah pesan-pesan, kata akhir-akhir dunia ni, orang hanya telai, tak ada kira atau benda tu, nak lekat tekok ataupun nak lepas kira tak kira. Asalkan mari, telai. Lebih-lebih lagi kalau nampak tu benda tu molek, tak kira. Kata akibat hak nak jadi, natijah hak nak baik, sekat dunia ya dia kira. Akhirat tak tahu bila. Itu menunjukkan kenipisan ataupun kekurangan kita terhadap keyakinan dan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian, sama-samalah kita berfikir dan buat renungan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam semua jurusan hidup kita. Pengajian, cari harta, didik anak, tarbiyah, semua tu semoga kita nak kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, untuk pagi ini sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nampak gua.